warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Okay, so this week is our fourth week of this semester out of the 14th week, and for this week we are going to learn on the next chapter. It will be a new chapter, the second chapter, which is involved in terms of structure and organization of transport. Okay, but before we proceed, I would like to recap what we have learned so far in the previous chapter. Di dalam chapter-chapter yang sebelum ini, in chapter 1, kita dah belajar secara umumnya, kita recap balik ataupun kita summarize balik apa yang kamu dah belajar dalam semester lepas in terms of management. Okay, apa yang dimasukkan dengan management? Dan satu lagi, kita juga tengok bagaimana in terms of behavioral ataupun communication in an organisation. Selain daripada itu, kita juga ada tengok berkaitan dengan trade union. Okay, perkara-perkara ini sebenarnya dia memang sangat berkait rapat dengan kamu, sebab kamu akan masuk di dalam industri nanti. So whenever you have secured a job, tak kira lah dalam apa bidang sekalipun, tak kira dalam bidang government ataupun dari segi kerja kamu dari segi kerajaan ataupun pun mungkin bekerja secara sendiri. Jadi kamu boleh imagine in terms of the structure and organisation transportation yang kamu belajar dalam chapter 2 dalam PPT 350. Okay, so secara generalnya in terms of this chapter, dia memberitahu kepada kita berkaitan dengan dalam sesebuah industri, especially in transportation, kita punya own bentuk ataupun struktur-struktur yang memberi support kepada operasi seharian. Jadi saya beri contoh in terms of transport provision. Sebagai contoh, katalah nak laksanakan projek ataupun mungkin konsesi lebuh raya, dia memerlukan pemahaman dari segi siapakah pihak-pihak yang terlibat dan juga apakah proses-proses yang terlibat dalam sebuah transportation tu. Jadi, sebuah transportation project. Okey, jadi untuk chapter kedua ni, kita akan belajar these are the learning outcome in terms of there are 5 learning outcome. The first one in terms of at the end of this chapter, you should be able to understand. First one in terms of pattern of ownership. Ownership ni kita ada beberapa jenis, kita akan belajar sekejap lagi. Kita ada 4 jenis, and then kita akan tengok in terms of transport supply, apa yang saya masukkan tadi, dari segi bagaimana siapakah pihak yang terlibat dalam memastikan bidang pengangkutan ni dia dapat beroperasi, tak kira secara harian, secara bulanan, secara mingguan ataupun secara untuk jangka masa yang panjang. Pihak-pihak yang terlibat adalah pihak government, iaitu kerajaan, dan pihak swasta, iaitu private sector, and as well as individuals. And then for this lecture, ini part terakhir yang kita belajar untuk lecture ni, iaitu in terms of transport firms and enterprises. Kita akan tengok, okay, dari segi pihak yang terlibat tu, dekat private sector, kita akan belajar dengan lebih mendalam berkaitan dengan siapakah ataupun apakah method-method in terms of privatisation untuk bidang transportation ni. Untuk learning outcome yang keempat dan kelima ni, saya akan ceritakan dalam pada kita punya lecture untuk next week. Jadi for this week, there are 3 learning outcome in terms of pattern of ownership, and then in terms of transport supply, and then who are the firms and enterprises that relates ataupun involved in transport provision. Okay, so moving on to the first one, kita nak tengok dekat sini pattern of ownership. Okay, dalam bidang pengangkutan ni kita ada 4 jenis ownership ataupun pemilikan. Yang pertama, in terms of private, dimiliki oleh pihak swasta. Yang kedua adalah berkaitan dengan semi-public. Semi-public ni dia adalah separa milik kerajaan, separa lagi dia milik pihak swasta. Jadi dia adalah gabungan daripada kedua-dua belah pihak. Pihak swasta dan juga pihak kerajaan ataupun pihak government. And then the third pattern of ownership adalah in terms of public. Ini adalah dimiliki oleh kerajaan. And then the next one adalah in terms of Department of State. Okay, dekat
dalam bidang pemilikan ni, pemilikan transportation provision, untuk public ni dia dipecahkan kepada dua. Yang pertama, kerajaan pusat, the central government, and then the second one adalah dari segi Department of State ataupun dimiliki oleh kerajaan negeri. Okey, untuk membolehkan ataupun nak bagi nampak dengan lebih jelas, okey. So in terms of private, dia dimiliki oleh syarikat persendirian ataupun syarikat swasta. Kita tengok dalam konteks transportation kat sini, in terms of private sector, sebagai contoh Sunny Express yang menyediakan perkhidmatan bas ekspres. Itu adalah contoh sebuah syarikat transportation yang dimiliki oleh syarikat persendirian ataupun syarikat swasta. Sama juga dengan AirAsia dan juga Swift Logistics. Kita tengok untuk memudahkan pemahaman kita, kita narrow down kepada pandangan kita kepada bidang transportation especially. Okay, so untuk private sector, dia melibatkan syarikat persendirian. Tetapi untuk semi-public ni dia adalah usaha sama antara pihak swasta dan juga pihak kerajaan. Jadi dekat sini contoh yang diberikan adalah Malaysia Airlines. Malaysia Airlines ni dahulunya dimiliki oleh kerajaan dan juga dia ada peratusan yang dimiliki oleh pihak swasta. Kemudian Malaysia Airports ni adalah badan ataupun agensi ataupun pihak yang bertanggungjawab dalam menguruskan airport-airport yang berada di Malaysia. Sebagai contoh, KLIA ataupun Senai International Airport ataupun Penang International Airport. Itu adalah contoh-contoh airport yang di bawah selian Malaysia Airport, MAHB. And then satu lagi contoh adalah Container National. Container National ni dia adalah sebuah syarikat yang separa milikannya dimiliki oleh government and the other half adalah milikan pihak swasta ataupun pihak private. That's why dia tergolong di bawah semi-public. Kemudian untuk Rapid KL dan juga KTM, kedua-dua ini adalah milik sepenuhnya pihak kerajaan. Macam Rapid KL, dia adalah dimiliki oleh dia adalah salah satu cabang ataupun syarikat yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan. Sama juga dengan Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB, juga dimiliki oleh kerajaan. Okey. Yang terakhir sekali dekat sini adalah state owned. State owned yang tadi tu Department of State dimiliki oleh kerajaan negeri. Sebagai contoh di sini, kalau boleh tengok bas Muafakat Johor yang dioperasikan ataupun dilaksanakan oleh kerajaan negeri Johor dan juga kalau kamu duduk di Selangor mesti kamu familiar dengan bas Smart Selangor. Okay. Salah satu contoh lagi kalau kamu nak tengok contoh yang dimiliki di KL, kita ada bas Go KL yang dimiliki oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Okay, so dekat sini saya harap in terms of pattern of ownership kita ada 4. Yang pertama in terms of private dimiliki oleh pihak swasta. Yang kedua dimiliki oleh gabungan ataupun kerjasama di antara pihak swasta dan juga pihak kerajaan iaitu semi-public. Kemudian satu lagi jenis pemilikan ataupun pattern of ownership adalah in terms of public. And then the last one adalah state owned ataupun Department of State dimiliki oleh kerajaan negeri. Okay. Seterusnya, alright, in terms of transportation supply, selepas kita tengok okay, transportation ni dimiliki oleh pihak mana, yang tadi ada 4 tu, kemudian kita tengok in terms of transportation supply. Transportation supply ni is defined as the expression of the capacity of transportation infrastructure and modes generally over a geographically defined transport system for a specific period of time. Okey, apa yang dimaksudkan dengan transportation supply ni adalah dia adalah satu kebolehan ataupun kepakaran ataupun penyediaan perkhidmatan pengangkutan berdasarkan mod-mod yang bersesuaian. Mod yang dimasukkan tu adalah contohnya bas, taksi ataupun kereta ataupun train berdasarkan kedudukan ataupun faktor-faktor geografi sesebuah tempat. Dia kena bersesuaian dengan transportation system. Saya bagi contoh dekat sini. Okey, katalah kawasan kalau saya nak buktikan melalui kedudukan geografi ataupun keadaan geografi sesuatu tempat. Saya bagi contoh dekat Pulau Pinang. Kalau kamu biasa pergi, mestinya kamu dah pernah pergi ke Penang. Kalau kamu
perasan Penang adalah sebuah pulau yang sangat padat dengan penduduk, dan juga dia in terms of transportation yang disediakan hanyalah berdasarkan kalau kita tengok dekat atas Bukit Bendera tu dia ada tram, dan juga kalau dekat atas jalan raya dia lebih kepada penggunaan kereta peribadi ataupun kereta private. Jadi untuk kita sediakan transportation supply in terms of train di atas Pulau Pinang, maksudnya di dalam kawasan Pulau Pinang, di kawasan pulau tu, dia tidak bersesuaian sebabnya faktor geografi dia adalah sebuah pulau yang padat, menyebabkan kalau kita bina transportation yang tidak bersesuaian, sebagai contoh katalah government plan untuk bina LRT dekat dalam kawasan pulau di Pulau Pinang. Jadi secara tidak langsung dia tidak bersesuaian dengan keadaan geografi pada Pulau Pinang tersebut. Jadi apabila dia tidak bersesuaian, jadi transportation supply itu tidak boleh dilaksanakan. That is what is meant by transportation supply, di mana dia kena menepati ataupun bersesuaian dengan keadaan geografi, dan juga dia kena bersesuaian dengan faktor-faktor persekitaran dengan mengambil kira keperluan dan juga kepentingan untuk sesuatu masa. Right, itu in terms of transportation supply. Alright, and then the structure of transportation supply is largely related to the issue of ownership. Kita relate balik dengan apa yang dimasukkan dengan pattern of ownership tadi. Dia melibatkan private, semi-public, public dan juga Department of State. Jadi dekat sini, transport can be supplied secara generally, sistem pengangkutan awam ataupun pengangkutan boleh disediakan oleh 3 pihak ini. Yang pertama adalah government, second one adalah private sector dan juga individual. Okey, saya bagi contoh. Sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan pengangkutan ataupun sistem pengangkutan yang berkesan, pihak yang pertama adalah kerajaan. Of course, sebabnya pihak kerajaan dia ada kuasa ataupun dia ada bidang kuasa dia terhadap pemilikan tanah, penggunaan tanah bagi sesuatu negeri dan juga dari segi negara lah. Dan dia melibatkan planning apabila government terlibat di dalam transportation supply. Jadi secara tidak langsung dia menggalakkan private sector untuk turut serta ataupun memberi sumbangan. Jadi pihak yang kedua terlibat di dalam proses transportation supply adalah private sector. Of course, sebabnya private sector ni dia ada kelebihan dari segi kewangan. Jadi transportation ni dia adalah salah satu sektor ataupun cabang yang dikatakan boleh menjana pendapatan tambahan. Bukan pendapatan tambahan tetapi dari segi keuntungan. Jadi in terms of menjana keuntungan, private sector ni dia membantu kerajaan dalam menyediakan ataupun dibuat partnership dengan government untuk sediakan pengangkutan ataupun sistem pengangkutan awam. Alright, apa yang dimaksudkan dengan individual dekat sini adalah kita semua. Maksudnya kamu, saya dan juga your whole classmate yang boleh memiliki kenderaan persendirian. Sebagai contoh, anda kata pada masa sekarang kamu masih belum ada kereta. Selepas kamu dah bekerja nanti, you will have your own transport dari segi kereta. So you are one of the individual that involved in transportation supply. Jadi dalam kata mudah dekat sini, whoever own transportation, tak kira lah dari segi mode apa, kereta, LRT, train, mungkin taxi, dia boleh dikira sebagai supplier of transportation. Dia adalah pembekal untuk pengangkutan. Alright. Okay, so dekat sini dia explain berkaitan dengan the role of the government in transportation supply. Government supply of transport can be largely seen in the form of infrastructure provision. The reason for government-based transportation supply is the first one is because of infrastructure is important for economic and strategic sense. Transportation requires high investment, not conducive for market competition, and essentially public service. Okay, kat sini sebab tu saya minta kamu untuk be aware dengan apa yang diumumkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, pada hari Jumaat baru ni, pihak kerajaan baru saja mengumumkan berkaitan dengan bajet 2022 dan pada bulan lepas government ataupun kerajaan
baru saja mengumumkan RMK ke-12. Jadi kalau kamu tengok ke dalam kedua-dua yang pengumuman kerajaan ni, dia memang melibatkan sektor pengangkutan iaitu transportation sector. Kalau kamu tengok daripada 300 bilion yang telah diumumkan dalam bajet 2022, lebih kurang dalam 7% melibatkan sektor pengangkutan ataupun transportation sector. Jadi dekat sini ia membuktikan kerajaan memang serius untuk memastikan fasiliti ataupun transport provision dapat digunakan ataupun boleh mencapai akses kepada rakyat jelata. Alright, sebagai contoh dekat sini dikata in terms of provision of infrastructure. Kalau kamu nak tahu, memang salah satu tanggungjawab ataupun dia punya role of government adalah dengan menyediakan infrastruktur pengangkutan awam. Sebagai contoh, kerajaan mungkin berperanan dalam membina ataupun merancang pembinaan. Contohnya kat sini dia bagi stesen bas yang boleh menampung demand ataupun permintaan terhadap pengangkutan awam. Jadi, kenapa government kena terlibat dalam transportation supply? Sebabnya dia akan membantu dari segi pertumbuhan ekonomi. Sebab apa transportation penting? Transportation membantu perhubungan di antara kawasan pedalaman dan juga kawasan bandar. Apabila berlakunya infrastruktur in terms of transportation, sebagai contoh pembinaan jalan raya, kawasan pedalaman dapat keluar ke bandar untuk melakukan aktiviti ekonomi sebagai contoh. Alright, disebabkan itu, kenapa kerajaan terlibat dalam ownership ataupun penyediaan transportation adalah dari segi sebabnya modal yang dikeluarkan memerlukan modal yang tinggi. Dan kerajaan ada kebolehan dari pengeluaran modal ataupun penyediaan wang dalam jumlah yang tinggi. Jadi transport ni dia terlibat ataupun dia menjadi salah satu tanggungjawab kerajaan untuk memastikan aktiviti ekonomi dapat dijana melalui penggunaan pengangkutan. Okey, jadi secara umumnya apa yang dikatakan kat sini essentially public service. Jadi tugas kerajaan adalah dengan menyediakan pengangkutan awam yang berkesan yang boleh membantu rakyat untuk bergerak daripada satu tempat pada tempat yang lain untuk memenuhi keperluan sosial, tak kiralah sama ada kamu nak keluar untuk bekerja ataupun pergi ke kelas ataupun kamu punya daily errands yang lain. Alright. Next, we are moving into the next part of the structure of transportation supply. Dalam transportation supply ni, tengok tadi the first one, pihak yang terlibat adalah pihak kerajaan ataupun government. And then the next one adalah in terms of private sector. Okay. Pihak swasta yang terlibat dalam penyediaan pengangkutan ni, dia adalah pihak yang boleh menyediakan infrastruktur juga ataupun menyediakan fasiliti, tetapi dia mempunyai kelebihan dari segi kewangan yang diperoleh daripada stakeholders ataupun mungkin daripada pelabur-pelabur luar. Okay, so in terms of private sector supply of transport can come in the form of infrastructure as well as services. Apa yang dimasukkan kat sini, pihak swasta selain daripada boleh menjadikan fasiliti ataupun kemudahan, dia juga boleh menjadi pihak yang menjadikan perkhidmatan. Sebagai contoh, mungkin dia boleh menjadikan perkhidmatan LRT sebagai contoh. The definition of infrastructure includes terminal and roadways as well as operational assets such as vehicles and carriage units. Okey, sebagai contoh dekat sini, selain daripada menyediakan fasiliti sebagai contoh terminal bas ataupun penyediaan expressway ataupun jalan raya, pihak swasta juga boleh terlibat dalam bagaimana mengoperasikan sesuatu kenderaan ataupun mode of transportation. Sebagai contoh dekat sini, katalah train LRT tersebut, LRT sebagai contoh. Jadi pihak swasta boleh menyediakan dari segi provision of the train itself dan juga menyediakan dari segi maintenance. Sebagai contoh yang diberikan kat sini, kalau kamu nak tengok penglibatan pihak swasta dari segi pembinaan ataupun pengoperasian Plus Highway, Lebuh Raya Plus daripada utara ke selatan. Ini in terms of infrastructure provision. Dan Rapid KL, kalau kamu nak tahu, dia adalah pihak swasta
yang menyediakan perkhidmatan LRT. Jadi dia menyediakan train. Alright. Okay, so the last part ataupun the last pihak yang terakhir yang terlibat dalam transportation supply adalah individual. Kalau kamu nak tahu tu, kalau kamu nak tahu siapa individual tu, individual it's you, me and us. Itu yang saya masukkan tadi. Individual ataupun transportation ni disupplykan oleh atau dibekalkan oleh sama ada kamu, saya dan juga rakan-rakan kamu dalam kelas ni. Sebagai contoh, katalah saya memiliki kenderaan persendirian. Jadi, in terms of individual supply, saya ada kenderaan sendiri. Sama juga dengan kamu, andai kata kamu ada kenderaan private sendiri, kereta sendiri ataupun motor sendiri. Jadi, kamu adalah contoh pihak yang terlibat in terms of individual, milikan persendirian. Okay. Next one, kita akan bergerak kepada in terms of infrastructure, services and frequency. Services dan juga network. Okay, transportation supply ni kita boleh tengok dia didatangkan dalam bentuk sebegini. Pertamanya dari segi facility ataupun infrastruktur. Infrastruktur ataupun facility ni in terms of penyediaan tempat yang boleh menampung ataupun menerima penumpang pengangkutan perkhidmatan awam. Yang kedua adalah in terms of perkhidmatan. Perkhidmatan ni adalah dari segi ketepatan ataupun dari segi kekerapan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan pelanggan terhadap pengangkutan awam. And then the third one in terms of network. Okay, apa yang dimasukkan dengan network ni adalah jaringan perkhidmatan. Saya bagi contoh, katalah MRT sebagai contoh. Jaringan perkhidmatan dia terlibat daripada Sungai Buloh sehingga ke Kajang. Itu MRT pertama. Jadi, itu adalah contoh network. Okey, andai kata kalau kamu masih belum jelas lagi bagaimana network ni, kita akan tengok seterusnya dalam slide-slide seterusnya. Alright. Ini adalah contoh berkaitan dengan infrastruktur tadi. Dia penyediaan tempat ataupun lokasi bagi menerima volume ataupun menerima penumpang ataupun juga barangan bagi membolehkan aktiviti transportation dapat dilakukan. And then in terms of services, perkhidmatan, penyediaan perkhidmatan sebagai contoh boleh jadi perkhidmatan e-hailing ataupun Grab. Selain daripada itu, mungkin perkhidmatan penghantaran makanan ataupun barangan dan juga mungkin perkhidmatan macam GrabFood sebagai contoh ataupun Foodpanda. Okay. Alright, perkara ketiga di dalam transportation supply yang melibatkan network. Okey, apa yang dimaksudkan dengan network? Network ni adalah, bagi contoh dekat sini, Peninsula Malaysia Transport Network. Okey, kalau kamu nak tahu, jaringan yang dimasukkan adalah jaringan pengangkutan yang boleh diakses dengan menggunakan, tak kira lah menggunakan your individual punya kenderaan ataupun dengan menggunakan public transportation ataupun kamu menggunakan kenderaan perniagaan kamu. Jadi, in terms of network dimasukkan dengan jaringan perkhidmatan yang membolehkan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan mode of transportation. Sebagai contoh, mungkin dengan menggunakan lebuh raya, itu adalah salah satu transportation network sebagai contoh. Selain daripada itu, mungkin transportation network yang boleh diberi contoh adalah in terms of railway ataupun landasan kereta api. Itu adalah salah satu contoh transportation network sebab dia adalah salah satu contoh jaringan pengangkutan. Okey, so dekat sini sebabkan point saya nak tunjukkan dekat sini adalah in terms of size of transport industry and economic contribution. Kalau kamu tengok kalau tengok sebelah kiri ni, ini adalah data yang saya perolehi daripada slide sebelum ni, data untuk tahun 2016. Dan the latest one yang ni saya add on, baru saja add on. In terms of latest data pada tahun 2018 sahaja. Okey, ini data-data ni dikeluarkan oleh Department of Statistics Malaysia, DOSM. Dia menunjukkan bahawa sebenarnya in terms of bidang pengangkutan dan juga bidang logistik ni, dia ada dia punya own potential, di mana pada tahun 2016 dia punya annual growth rate adalah
6.9%. Tetapi pada tahun 2018, kalau kamu dapat tengok dekat sini, dia ada peningkatan. Sebagai contoh, pada tahun 2015, jumlah yang dijana oleh sektor pengangkutan pengangkutan dan juga sektor logistik pada tahun 2015 adalah 65.5 bilion, tetapi disebabkan sektor ini dia mengalami kepesatan pembangunan dan juga keuntungan, dia melibatkan peningkatan lebih kurang 5.6%, di mana pada tahun 2017 ia mencapai pada tahap 73 bilion. Jadi, in terms of size of transport industry and the economic contribution of transport industry, dia sebenarnya sangat-sangat memberikan kesan terhadap keadaan ekonomi semasa. Saya bagi contoh, kalau kita nak tengok contoh untuk memudahkan pemahaman kita, kalau kamu perasan dalam pada waktu pandemik daripada tahun 2020 sampailah ke 2021, if you're aware that the government telah keluarkan arahan bahawa sektor pengangkutan adalah tergolong di bawah salah satu contoh essential services ataupun essential mana salah satu contoh yang boleh beroperasi pada zaman pandemik berbanding dengan sektor-sektor lain. Jadi dekat sini kita boleh tengok in terms of the economic contribution of transportation industry, dia memainkan peranan penting. Sebagai contoh, saya bagi contoh, andai kata pada zaman pandemik itu kerajaan tidak membenarkan sektor pengangkutan beroperasi ataupun sektor logistik beroperasi, jadi bagaimana kamu nak menerima barang-barang yang kamu beli daripada Lazada sebagai contoh untuk contohnya kamu place order pada zaman pandemik, tetapi kamu contohnya dia punya delivery days mungkin dalam masa 2-3 hari. Tapi andai kata sektor transportation tidak dapat beroperasi, jadi secara tidak langsung aktiviti ekonomi yang kamu jana melalui pembelian kamu dekat Lazada tidak dapat dilakukan. Okey, so dekat situ saya nak tekankan berkaitan dengan kepentingan of transportation and logistics services. Alright, okay, sebelum kita teruskan dengan transportation firm and enterprises, ini kita akan tengok dari segi the role of each enterprise firms and enterprises. Kita akan rehat sekejap selama 2 minit. Saya akan kembali selepas 2 minit. So I really hope that you can stretch yourself and cuba pergi refresh your eyes and dapatkan rehat sekejap. Kita akan sambung dalam masa 2 minit.
Okay, so terima kasih kerana masih lagi menonton. Thank you very much for your attention and your focus. So sekarang ni kita akan teruskan dengan transport firms and enterprises. Okay, secara generalnya dalam bahagian ni kita akan tengok in terms of the bagaimana sesebuah organisasi ataupun sesebuah perniagaan transportation dijalankan. Dia ada 4 jenis pemilikan, iaitu the first one adalah in terms of sole proprietor, di mana dia dimiliki oleh secara enterprise, and then second one in terms of partnership, gabungan ataupun uh, mungkin secara persetujuan bersama, and then limited liability company LLC, dan juga secara kooperatif. Okay, kita teruskan dengan ownership and organisation. The form of ownership of operating companies in the transport industry varies from the owner or driver. For example, small owned taxi services to the very large owned corporation. For example, contohnya dekat sini syarikat-syarikat besar, contohnya macam MISC, Northport, Mascargo, KTMB and etc. The factors which most closely related to organizational form are the nature of the business, the type and extent of international and national regulation regarding entry to industry, technology of particular transport mode, the capital requirements to service the company, and the extent of the government or political control. Okey, dekat sini dia nak terangkan bagaimana sesebuah organisasi tu dia dimiliki secara pemilikan, tak kira dari sekecil-kecil perniagaan. Contohnya sebuah taksi itu mungkin dimiliki secara persendirian, ataupun taksi itu juga boleh juga dimiliki secara sewaan melalui syarikat-syarikat besar, ataupun dia dimiliki oleh corporation multinational sebagai contoh mungkin MISC, Northport ataupun Mascargo sebagai contoh. Okey, jadi bagaimana kita nak kenal pasti ownership ataupun organisation ni adalah melalui faktor-faktor ni. Kita boleh tengok contohnya the nature of the business sebagai contoh. Katalah bisnes logistik terbesar mungkin dimiliki oleh MISC. Jadi the nature of the business adalah dari segi perniagaan logistik. And then the type and extent of international and national regulation regarding entry to the industry. Kita boleh tengok dari segi sebuah syarikat tu, katalah dia adalah multinational company, sebuah syarikat yang dimiliki di cawangan di dalam beberapa negara. Jadi bagaimana dia memasuki sebuah industri tersebut dalam sesebuah negara. Kita boleh kenal pasti dari segi ownership dan organisation, dan juga mungkin dari segi pemilikan teknologi. Katalah syarikat-syarikat besar selalunya dia memang very advanced in terms of technology advancement ataupun technology adoption. And then kalau kamu tengok in terms of ownership and organisation, dia bergantung kepada capital. Lagi besar dia punya modal, lagi besar dia punya operation. And then mungkin dari segi penglibatan dia dengan government dan juga ada political control. Ini adalah contohnya macam syarikat-syarikat yang mungkin masuk ke dalam sesebuah negara melalui galakan sesebuah kerajaan ataupun disebabkan oleh faktor-faktor politik. Alright, so kita akan pergi kepada jenis pemilikan yang pertama. Dekat sini tadi, sole proprietor. The first one adalah in terms of enterprise, the owner and the manager of the business. Maksudnya dekat sini, dekat enterprise punya pemilikan ni, dia lah pemilik dan dia jugalah manager kepada business dia. Traded under the owner's name. Kiranya dia dimiliki oleh seorang. Provide the capital to start the business, all the money to buy or lease premises and equipment and employ staff. The person alone take all the risks of failure and responsible for any losses. Completely responsible for the management of the business, however, still can employ staff to carry out tasks or manage the business. Since the capital is small, the most suitable type of mode to start is road transport because it requires small expenditure to be made. The direct personal interest in part to his business affairs can make this form of enterprise very profitable
and lead to personal service to the customer. Okey, jadi dekat sini pemilikan sebuah syarikat transportation sebagai contoh in terms of enterprise, dia dimiliki kalau kita ambil contoh syarikat-syarikat kecil, syarikat-syarikat tempatan yang menjalankan perniagaan mungkin dari segi penyediaan lori. Mungkin dia ada tiga buah lori yang diletakkan di bawah sebuah enterprise. Jadi dia dimiliki oleh seorang owner. Jadi owner itulah pemilik, owner itulah adalah pengurus. Jadi dia dimiliki dan diuruskan oleh seorang bos sahaja. Dia selalunya dia melibatkan modal yang kecil, tetapi selalunya dia melibatkan selain daripada pekerja, mungkin dia ada fasiliti. Sebagai contoh, saya bagi contoh tadi, dia mungkin ada miliki 3 lori, 3 tan sebagai contoh untuk memulakan perniagaan. Jadi yang pertama adalah in terms of transportation firms and enterprise. Yang pertama adalah in terms of sole proprietor, maksudnya dia dimiliki oleh seorang sahaja. The next one adalah partnership, which is it exists whenever two or more people join together in a venture, the objective of which is gain. Maksudnya dekat sini, in terms of partnership, dia adalah syarikat yang dimiliki ataupun dikongsi bersama sama ada oleh dua ataupun lebih manusia ataupun orang untuk menjalankan perniagaan. Individual partners are rewarded by a share of the profits of the enterprise proportionally to their involvement. Okay, contohnya katalah perniagaan lori Seng dan Abu. Dia dimiliki oleh dua orang. Masing-masing ada share 50% each. Jadi, katalah in terms of keuntungan yang diperolehi, jadi mereka akan bahagi ikut kepada share mereka iaitu 50% each. Bahkan bagi sama rata lah. Legal arrangement are required which allocates the remuneration. Each partner is entitled to and lay liability for any debt. The true costs of operation are more likely to be accounted for because to split out the profit or losses. They tend to give personal service to customer and usually have a good working relationship with their staff. However, not use a great deal in transport as a form of ownership, but extensive in other industries. Okay, in terms of partnership ni selalunya dia adalah syarikat pengangkutan ataupun syarikat transportation yang mungkin bersaiz sederhana. Kalau tadi sole proprietor tu dia adalah syarikat kecil, dekat partnership ni dia mungkin sebuah syarikat yang sederhana. Mungkin instead of macam tadi dia mungkin memiliki 3 lori 3 tan. Tetapi untuk partnership ni dia mungkin melibatkan dari segi saiz dia mungkin dia lebih besar sedikit, mungkin dia memiliki 13 lori 3 tan dan juga dia ada lori trailer sebagai contoh. Itu adalah contoh bagaimana partnership untuk transportation company. And then limited liability company, LLC ni, the capital to start the business is provided by shareholders whose liability for the debt of the business is limited to the amount paid for the shares. The continuing growth in the size and complexity of operation has led to a similar growth in the amount of finance needed to establish many transport businesses. Okay, there are two forms of LLC, limited liability company. The first one in terms of the private limited liability company. Kalau kamu tengok syarikat yang ada sediaan berhad, dia adalah salah satu contoh syarikat transportation di bawah limited liability company. And then they have public limited liability company, syarikat yang membawa nama berhad di belakang dia. Sebagai contoh, kalau dekat sini, sebagai contoh syarikat sediaan berhad, syarikat pengangkutan Abu Ali Sdn Bhd. Ataupun dekat sini, contohnya syarikat pengangkutan Ahmad Berhad. Kamu tengok dekat nama company tu selalunya dia ada tulis sama ada Sdn Bhd ataupun syarikat Berhad. They have to have a constitution consisting of a memorandum of association and the article of association. Okey, dalam penubuhan syarikat dari segi bentuk Sdn Bhd dan juga Berhad ni, dia kena mematuhi peraturan in terms of peraturan legalization. Dari segi mungkin dia akan memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Memorandum of Association dan juga dalam Article of Association. Okey, untuk kedua-dua ni mungkin kamu boleh buat sedikit pembacaan lanjut. Apa yang saya nak tekan dekat sini adalah perbezaan di antara
syarikat sendirian berhad dan juga syarikat berhad. Okey. Dekat sini, beza untuk syarikat sendirian berhad dan juga syarikat berhad adalah dari segi bilangan pemilik. Okey, sebagai contoh, untuk syarikat sendirian berhad, dia adalah dimiliki di mana syarikat ini dimiliki oleh 2 orang pemegang saham dan paling banyak adalah 50 orang pemegang saham bagi syarikat tersebut. Sebaliknya, untuk syarikat berhad, dia mempunyai minimum 2 orang pemilikan ataupun pemegang saham, tetapi dia tidak ada had. Dia ada 2 sehingga infinity untuk syarikat berhad. Tetapi untuk syarikat sendirian berhad, dia punya pemilikan adalah daripada 2 orang pemegang saham sehingga 50 orang pemegang saham. Berbanding dengan syarikat berhad, dia lebih kurang sama konsepnya dengan sendirian berhad di mana dia memiliki 2 pemegang saham tetapi dia tak ada maximum amount of pemegang saham berbanding dengan sendirian berhad. Okey. Beza berkaitan dengan pemilikan saham syarikat untuk sendirian berhad, pemilikan saham hanya terbuka kepada orang persendirian sahaja, memandangkan syarikat tersebut adalah ditubuhkan untuk persendirian. Tetapi untuk syarikat berhad, ianya terbuka kepada orang awam dan dipasarkan melalui pasaran saham ataupun di dalam bursa saham. Itu perbezaan antara kedua-dua syarikat yang ditubuhkan, sama ada sendirian berhad dan juga syarikat berhad. Okay, jadi the next one adalah in terms of cooperative dekat transportation firm and enterprises ni. In terms of ownership and organisation, perkara yang keempat adalah berkaitan dengan cooperative, which involves a voluntary association of economic units which enable the member to improve their economic situation through joint ventures. The main principle of cooperative enterprise are open membership, democratic control, agreement on how the benefits are to be distributed, should be owned as permanent business venture, not as temporary arrangement to overcome particular problem. Cooperative are self-help organization, not cartels, which means that the members are relatively weak and small within the market in which they are operate. Okay. Beza antara kooperatif ni, dia adalah gabungan ataupun persefahaman di antara syarikat-syarikat sedia ada. Dia bergabung berdasarkan untuk mencapai satu objektif. Contohnya untuk mencapai keuntungan 1 juta. Jadi syarikat pengangkutan logistik A sebagai contoh, dia bergabung dengan syarikat logistik B di mana kedua-dua syarikat ni dia tidak ada kepakaran yang sama. Sebagai contoh, untuk syarikat logistik A mungkin dia pernah ataupun ada pengalaman luas dalam beroperasi secara domestik ataupun di dalam negara, dan syarikat logistik B dia memiliki pengalaman beroperasi secara international tetapi dia tidak ada kepakaran untuk beroperasi secara domestik. Jadi they do cooperative effort di mana mereka sama-sama bekerjasama untuk memenuhi kehendak masing-masing dan juga keperluan masing-masing. Okay, so in terms of sole proprietor, partnership, limited liability company dengan kooperatif ni, saya nak minta kamu ada sedikit tugasan sebabnya nanti saya akan tanya secara randomly ataupun kalau ada yang nak volunteer untuk share dengan kawan-kawan, kita boleh anggap sebagai sharing session. Jadi dalam transport firm and enterprises ni, in terms of ownership and organisation, saya nak tugaskan untuk kamu cari contoh-contoh, kita tengok dalam konteks Malaysia, contoh-contoh syarikat enterprise, syarikat yang mengamalkan partnership, syarikat limited liability company. Kat sini boleh cari syarikat sendirian berhad ataupun syarikat berhad, dan juga dari segi kooperatif. Jadi nanti pada kelas tutorial pada minggu hadapan, saya akan tanya, dan kalau ada di antara kamu yang sempat untuk buat tugasan ni, saya akan bagi extra marks. Kamu akan share dengan saya dan juga classmate kamu. Kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan keempat-empat jenis ownership and organisation ni. Okay, so dekat sini next slide adalah contoh ataupun in terms of bagaimana KTM dan juga MMC
MMC Corp ni sebuah syarikat swasta dan KTMB ni syarikat macam kita semua tahu yang mengendalikan komuter. Dia bergabung tenaga secara joint venture untuk menyediakan ataupun sama-sama bekerjasama dalam rail freight transport. Maksudnya dia membuat penghantaran logistik dengan menggunakan kereta api. Ini adalah contoh KTM dan juga MMC in rail freight transport joint venture. Jadi untuk artikel ni kamu boleh baca dengan lebih lanjut. Alright, so kita akan masuk kepada private supply. Okay, private supply ni macam tadi kita dah belajar ada government, private dengan individual supply of transportation. Jadi kita akan belajar dengan lebih lanjut kenapa kita perlukan private supply. Kenapa kena ada private supply ni dalam bidang transport. Okay, the first one is because of the growth of private supply of transportation can be seen throughout the world. Kalau kamu tengok di sekeliling kamu, kebanyakan daripada perkembangan dalam bidang public transportation ataupun transportation as a whole, dia memang dibawa ataupun digalas oleh sektor swasta. Sebab sektor swasta ni dia ada kelebihan dari segi mungkin corporate approach ataupun dari segi dana yang lebih sedikit berbanding dana kerajaan. And then the private supply arises because it complements any shortcomings of government supply. Macam saya kata tadi, kenapa kita perlukan sektor swasta ni? Sebabnya sektor swasta dia ada kelebihan dari segi mungkin dia ada dana ataupun dia ada duit ataupun dana kewangan lebih sedikit ataupun lebih berganda berbanding dengan dana kerajaan. Sebab dana kerajaan ni selain daripada sektor transportation, dia juga kena memfokuskan kepada bidang-bidang lain lah. Kalau kamu tengok dalam bajet 2022, transportation tu hanya ada sebahagian kecil sahaja dalam bajet yang dibentangkan. Sebabnya fokus kerajaan pada tahun ini adalah untuk memfokuskan kepada bidang kesihatan sebabkan kita negara sedang dilanda COVID dan juga dari segi pembangunan ekonomi. And then private supply flourish because it offers both the opportunity as an enterprise and meets the need of customer or consumer. Okay, kenapa kita perlukan sektor swasta ni? The third one adalah because of dia memberi satu peluang ataupun dia menggalakkan sesuatu sektor tu boleh berkembang sebabnya peluang-peluang yang dijana melalui contohnya opportunity dalam bidang kewangan ataupun dari segi penyediaan perkhidmatan. Okay, so it welcome because it considered as more effective dan juga efficient, and then it encourage because it overcomes the limitation of government budget, access to loan, stock flotation and debt facilities. Macam saya kata tadi, kalau kamu perasan dalam bajet 2022 yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, selain daripada bidang pengangkutan, kerajaan juga kena fokuskan kepada bidang-bidang lain. Sebagai contoh kesihatan, ekonomi, perumahan. Jadi sektor bila berlakunya kekurangan dari segi dana yang dijana oleh kerajaan ataupun diberikan oleh kerajaan untuk bidang pengangkutan, that's why kita perlukan private supply ataupun sektor swasta ni, di mana sektor swasta dia akan complement kepada apa yang diumumkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, kerajaan mengumumkan 7 juta dana in terms of budget 2020 sebagai contoh. Jadi pihak swasta dia akan membantu di dalam sama ada menambah ataupun mungkin memberi bantuan dari segi penyediaan ataupun dari segi maintenance. Okay, government seeking to involve the private sector generally have one or more of the following objective in mind. Okay, kenapa kerajaan disuka untuk menggalakkan participation from private sector? The first one is because of bring technical and managerial expertise and new technology into the sector. Okay, dalam bidang sektor awam secara umumnya, kenapa dekat sini dia bagi tahu kenapa kerajaan dia gemar untuk menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam bidang transportation. Yang pertama, sebab dalam sektor awam ataupun tenaga kerja kerajaan ni dia lebih kepada management ataupun
pengurusan. Jadi in terms of technical dan juga mungkin expertise dari segi specification, sektor swasta dia lebih mempunyai kelebihan in terms of technical punya overview dan juga expertise punya opinion. Sebabnya sektor swasta ni dia fast changing dan juga dia tidak ada boundaries. Okay, so and then the second one in terms of improving economic efficiency in the sector in both operating performance and the use of capital investment. Okay, kenapa ada sektor swasta dalam transportation ni adalah disebabkan kita nak galakkan penglibatan pihak yang menjana pendapatan. Kalau kita nak libatkan kerajaan saja, ia tidak mencukupi. Jadi apabila ada sektor swasta ni secara tidak langsung dia boleh menarik minat dari pihak-pihak luar ataupun pihak-pihak swasta yang lain daripada negara lain untuk membuat pelaburan dalam bidang pengangkutan sebagai contoh. To inject large-scale investment capital into the sector or gain access to the private capital market. Okey, dekat sini dia akan memberi penjanaan modal dari segi transport provision. Saya bagi contoh, kalau kamu perasan, Grab adalah sebuah syarikat private ataupun dimiliki secara swasta, tetapi in terms of dia punya investment capital, pelaburan yang dibawa oleh Grab terhadap sektor pengangkutan tempatan, kita boleh tengok apabila Grab dah menjadi salah satu transport provider yang terbesar di Malaysia dan juga dia semakin hari dia semakin berkembang. Kalau kamu perasan, kalau dulu Grab app tu dia hanya boleh tempah kereta dan juga makanan, tapi sekarang even groceries you can buy in the app as well. Jadi secara tidak langsung bila app tu berkembang pantas, secara tidak langsung dia boleh menarik minat in terms of pelaburan daripada pihak-pihak luar. And then to reduce public subsidies to the sector or redirect them from the group now serve to the poor and those who not serve. Okay, in terms of subsidi kerajaan ni, apabila kita contohnya melibatkan pihak sektor swasta dari segi kewangan, pihak kerajaan dapat menjimatkan perbelanjaan. Sebagai contoh, katalah sebelum ni dari segi tambang LRT sebagai contoh, katalah tambang untuk membeli tambang bulanan LRT berharga RM60. Tetapi apabila kerajaan memberi subsidi dan beli kad untuk pas bulanan berharga RM60 itu, mungkin kerajaan memberi RM30 subsidi kepada rakyat untuk membeli kad pas bulanan. Tetapi apabila kita melibatkan private supply ataupun private sector, secara tidak langsung subsidi ini dapat ditanggung oleh sektor swasta dan kerajaan dapat melakukan penjimatan. Sebagai contoh, RM30 subsidi seorang tu dapat dilaburkan ataupun disalurkan kepada golongan-golongan yang lebih memerlukan, sebagai contoh golongan miskin ataupun golongan-golongan yang underserved. Underserved ni yang tidak menikmati subsidi pada waktu-waktu sebelum ni. Okay, so insulate the sector from the short-term political intervention in utility operation and limit opportunities for intervention by powerful interest group to make the sector more responsive to consumer needs and preferences. Okay, yang ni just explanation berdasarkan kenapa kerajaan memerlukan sektor swasta dalam transportation supply. Alright, okay, sebelum kita teruskan dengan the concept of private supply, dekat sini kita akan rehat sekejap kurang dalam 2 minit. Saya akan sambung dalam 2 minit lagi, kita rehat sekejap.
Okey, terima kasih kerana masih lagi menonton. So kita teruskan dengan konsep of private supply. Okey, kalau kamu nak tahu in terms of transportation provision ataupun penyediaan pengangkutan, tak kiralah pengangkutan dari segi pengangkutan awam ataupun penyediaan lebuh raya, dia memang salah satu dia punya method ataupun cara yang dijalankan ataupun dilaksanakan oleh pihak kerajaan adalah melalui privatisation. Jadi privatisation ataupun penswasaan ni dia memang kerajaan sangat-sangat mengambil berat ataupun menggunakan kaedah ni untuk memastikan dari segi penyediaan kemudahan pengangkutan tu dijalankan secara penswastaan supaya kos-kos ataupun in terms of funds ataupun dana tu diperolehi daripada sektor swasta. Jadi sektor swasta yang akan menyediakan perkhidmatan tersebut dengan menggunakan dana mereka. Alright, so in terms of privatisation, it takes place where the private sector totally provides the transport services without government funds. Okey, dasar penswastaan ni dia sangat-sangat digunakan secara meluas dalam transportation dekat Malaysia. Kalau kamu nak tengok, kamu boleh cari dekat website ukas.gov.my. Dia adalah public private partnership unit di mana unit ni ditempatkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Di mana unit ni dia memang memfokuskan kepada usaha-usaha of privatisation. Okay, saya akan share sekejap. Sekejap saya share. Okay, alright. So dekat sini kalau kamu boleh tengok, this is the official portal of public private partnership unit. Okay, kalau dalam bahasa Melayu dia adalah unit kerjasama awam swasta UKAS. Ditempatkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi privatisation ni adalah salah satu polisi yang diperkenalkan pada tahun 1981. Okay, kalau kamu tengok dekat sini dia punya penerangan. The privatization policy was launched in 1983 to support the Malaysian incorporated policy towards increasing the private sector role in the country's economic development. Okay, kat sini apa yang saya nak tekankan adalah dalam memacu ekonomi negara, pihak kerajaan tidak boleh bergerak secara sendirian. Disebabkan itu, privatisation policy ni dia berperanan untuk menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam penyediaan facilities ataupun penyediaan kemudahan awam. Okey. Sebagai contoh dekat sini, dikata contoh implementation of national privatisation policy such as North-South Highway, Highway Plus tu, the development of the Light Rail Transit (LRT), the Tanjung Pelepas Port, and the development of KLIA projects, Kuala Lumpur International Airport. Okay, itu yang dimasukkan dengan privatisation ataupun the concept of private supply. Sekejap, saya akan share balik slides untuk privatisation tadi. Okay, so the methods used in privatisation dalam usaha penswastaan dekat Malaysia ini adalah kaedah-kaedah ataupun langkah-langkah yang biasa digunakan oleh kerajaan dan juga pihak swasta. Antaranya adalah build, operate, transfer (BOT), build, operate, own, build, transfer, operate (BTO), and then lease of assets and listing in capital market. Okey, tapi apa yang kita akan belajar untuk TPT 350 adalah ketiga-tiga ni, BOT, BOO and BTO. Okey, apa yang dimaksudkan dengan BOT, Build, Operate, Transfer, adalah it's a private entity receive a franchise from the public sector
to finance, design, construct and operate a facility for a specific period, after which ownership is transferred back to the public sector. Okey, ataupun dalam kata mudahnya ataupun dalam untuk memudahkan pemahaman kita, dekat sini private sector ni dia terlibat sebagai project company, dia jadi kiranya untuk projek tersebut dia akan menjadi project manager di mana dia akan menguruskan dari segi finance, dari segi kewangan, dari segi in terms of architecture dan juga design, in terms of construction and engineering, and then operation of the facility for a concession period before it is transferred to the government. Jadi keyword untuk BOT ni, build, operate, transfer adalah concession. Saya bagi contoh, kalau kamu selalu baca berita berkaitan dengan highway, contohnya Plus Highway ni dioperasikan berdasarkan konsesi. Konsesi ni dia adalah perjanjian yang dijalankan antara kedua pihak dalam konteks BOT ni, antara kerajaan dan juga pihak swasta untuk mengoperasikan lebuh raya dalam satu jangka masa, sebagai contoh mungkin selama 50 tahun sebelum ia dipulangkan semula kepada kerajaan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan concession, di mana ia adalah salah satu contoh ataupun keyword untuk BOT. Saya bagi contoh, katalah Plus Highway dia dibina pada tahun 1970 sebagai contoh. Jadi selepas daripada 50 tahun, selepas perjanjian konsesi tersebut habis, jadi Plus Highway tersebut akan diberi semula ataupun diserahkan semula kepada government. Jadi dalam perjanjian konsesi tersebut, dia akan memaklumkan peranan-peranan sektor swasta ataupun private sector ni untuk mengambil kira ataupun menjaga ataupun mengawal selia dari segi maintenance, dari segi perolehan kewangan, dari segi aduan ataupun kerosakan. Tetapi selepas 50 tahun, peranan-peranan ini akan dipindahkan semula menjadi milik kerajaan semula. Okey. Itu build, operate, transfer. Untuk yang kedua, BOO, build, operate, own, dekat sini, it means that private sector design and build the infrastructure, finance its construction, and own, operate and maintain it over the concession period. Kiranya dekat sini, sebagai contoh, pihak kerajaan mengeluarkan tender ataupun mengeluarkan tawaran untuk membina pelabuhan, sebagai contoh Westport. Jadi, bila kerajaan keluarkan tender ataupun tawaran untuk membina pelabuhan, tanah tu adalah milik kerajaan, tetapi ia dibina secara menggunakan dana persendirian ataupun private supply ataupun dana daripada sektor swasta, dan dia dijalankan ataupun dioperasikan secara swasta ataupun secara persendirian dan juga dimiliki secara persendirian. Maksudnya dekat sini sebagai contoh, nak bina pelabuhan. Pelabuhan dekat Tanjung Pelepas. Tanah tu dimiliki oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, tetapi dia dibina oleh kontraktor persendirian dan dimiliki oleh kontraktor tersebut sehingga ke penghujung. Kiranya sampai bila-bila lah, dia tak ada tempoh. Berbanding dengan build, transfer, operate. Dan build, transfer, operate ni dia adalah salah satu kes istimewa. Sebagai contoh, LRT dibina pada tahun, sekejap saya check. Okey, sebagai contoh LRT dibina pada tahun 2000 sebagai contoh, tetapi apabila dia beroperasi lebih kurang dalam 5 hingga ke 6 tahun, dia beroperasi pada kerugian dan sehingga declared as bankrupt. Jadi secara tidak langsung, even though dia dimiliki ataupun dioperasikan ataupun dijalankan secara private, tetapi disebabkan dia ada declare bankrupt, jadi projek transportation tersebut diserahkan semula untuk dimiliki oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, apa yang berlaku dekat Putra LRT dan juga Star LRT.
Untuk kedua-dua ni, dia adalah dioperasikan secara persendirian dahulu, tetapi selepas berlakunya kerugian ataupun dia diumumkan sebagai bankrupt, jadi kerajaan telah mengambil alih operasi tersebut dan ia kembali menjadi milik kerajaan. Okey, seterusnya kita akan tengok dekat public private partnership. Okey, PPP ni dia memang kerap kali digunakan dekat dalam dasar penswastaan negara, di mana PPP ni are joint ventures between private sector firms and public sector agencies. The Private Finance Initiative (PFI) is an example of PPP where private sector firm design, build and finance new projects that proposed or required by the government, compensated to ways through charges or fares or rental charges for service provided. And then the private sector firms maintain the infrastructure for over 25 to 30 years. Okey, kalau kamu nak tahu salah satu contoh public-private partnership yang dijalankan dekat Malaysia ni, saya akan tunjuk contoh sekejap. Okey, dalam website yang sama juga, dalam UKAS ataupun Public Private Partnership Unit, ini info yang kamu boleh tengok, kamu boleh baca. Sebagai contoh, PFI ni dimiliki oleh the main project, salah satu contoh yang menarik adalah universiti kita, UiTM Pasir Gudang. Dia adalah salah satu contoh pembangunan yang melibatkan kedua-dua sektor, iaitu sektor kerajaan, sektor publik dan juga sektor swasta. Okey, dekat sini kamu boleh tengok PPP punya main project dan juga method-method yang dijalankan secara PPP. Dia ada privatisation, dia ada PFI, dia ada others. Jadi sebagai contoh, ini adalah contoh menarik untuk kamu baca sebabnya banyak info menarik berkaitan dengan PPP yang boleh kamu baca dekat sini. Sebabnya saya macam baru jumpa information berkaitan, rupanya kita punya kampus UiTM Pasir Gudang adalah salah satu contoh public-private partnership. Okay. Atau satu contoh yang lain mungkin kita boleh tengok dekat sini adalah dari segi penyediaan highway SUKE, iaitu Sungai Besi Ulu Klang Elevated Expressway. Ini adalah salah satu contoh di mana usaha sama antara sektor swasta dan juga sektor awam. Selain pada itu adalah Highway Damansara Shah Alam Elevated Expressway Dash. Kat sini kamu boleh tengok ada banyak contoh-contoh berkaitan dengan PPP. Okay. Now, kembali kepada kita punya slides. Okay, so untuk dari segi kita punya konsep of private supply ni, kita dah cover BOT, BOO, BTO dan juga PPP. Kalau kamu masih ingat, BOT contohnya plus highway, and then in terms of BOO contohnya Westport ataupun Port Tanjung Pelepas, and then macam saya ceritakan tadi, BTO, Build Transport Operate ni sebagai contoh. Contoh kita tengok dekat Malaysia ni, apa yang berlaku apabila penyediaan LRT, Putra LRT dan juga Star LRT selepas dia beroperasi pada satu tempoh, selepas dilancarkan, dia mengalami kerugian dan kerajaan terpaksa mengambil alih semula operasi kedua-dua LRT ni, jadi dia terus menjadi milik kerajaan. Dan last one tadi kita tengok berkaitan dengan PPP, usaha sama antara public dan juga private sector. Sebagai contoh, kita punya kampus adalah salah satu contoh private supply yang dijalankan secara PPP. Okay, so dekat sini in terms of scale and size of transportation operation. Okay,
kita dah tengok siapakah pemilik-pemilik dalam bidang transportation, siapakah yang memiliki contohnya highway, siapa pihak yang terlibat ataupun dia dijalankan sama ada secara sektor swasta ataupun sektor awam ataupun dimiliki secara individu. And then kita juga dah tengok tadi in terms of jenis-jenis ataupun transportation firm ada 4 iaitu enterprise, partnership, limited liability company dan juga kooperatif. And then sekarang ni kita nak tengok dari sudut pandang size and scale of transportation operation. Okey, kita boleh tengok daripada mungkin dari segi size sesebuah sektor tu melalui 3 perkara. Yang pertama, kita tengok dari segi state level operation dia. Operasi tu dijalankan secara di peringkat negeri. Sebagai contoh, Bas Muafakat Johor. Okey, dekat dalam Bas Muafakat Johor ni, dia beroperasi dekat sini, dia bagi contoh dekat Iskandar, Malaysia. Jadi, ini adalah route network yang melibatkan sekitar kawasan Johor Bahru. Okey, jadi ini adalah contoh operasi ataupun saiz pengangkutan ataupun operasi pengangkutan dijalankan secara peringkat negeri. Seterusnya, in terms of operation of national level secara peringkat dari segi keseluruhan negara, contohnya Bas Express ni, dia punya route melibatkan ke semenanjung Malaysia daripada utara sehingga ke selatan sehingga ke timur. Jadi ini adalah salah satu contoh operation of transportation yang dijalankan secara national, secara peringkat kebangsaan ataupun dia melibatkan negeri-negeri di dalam Malaysia ataupun sesebuah negara. And then in terms of operation of international level, kalau kamu tengok in terms of international ni selalunya dia memang melibatkan airlines, dia punya route ataupun dia punya laluan tu dia lebih menyeluruh kepada negara-negara yang terlibat berbanding dengan peringkat national level. Dia hanya dalam peringkat domestik sahaja, laluan dia dalam peringkat domestik, tetapi in terms of international level dia melibatkan negara-negara yang membenarkan kapal terbang mereka lalu ataupun singgah di airport dalam sesebuah negara tu. Okey, so di sini saya minta untuk kamu ingat in terms of size and scale of transport operation, dia ada 3 in terms of state level, dekat sini Muafakat Bas Muafakat Johor, and then in terms of national level dan juga in terms of international level, dia ada 3 scales. Alright, now we are moving to the next one, iaitu in terms of economic and environmental appraisal of transport improvement project. Okey, di sini dia nyatakan bahawa sebenarnya kalau kamu rasa bidang kamu ni transportation macam tidak penting, sebenarnya tanggapan tu adalah salah. Sebabnya kalau cuba kamu fikir secara logik, katalah kita tak ada pengangkutan, tak kiralah pengangkutan awam ataupun pengangkutan persendirian, bagaimana sesebuah aktiviti ekonomi ataupun sesebuah negara tu nak berkembang, sebabnya kita tak ada perhubungan antara satu sama lain. Jadi this is where transportation has an impact on people who actually use the transportation. Nowadays, nobody can escape from facing the impact of transportation. Even sekecil-kecil operasi ataupun apa yang berlaku dalam kehidupan seharian masih lagi melibatkan kesan daripada berlakunya perhubungan ataupun penggunaan pengangkutan. Okey, so dekat sini apa yang nak ditekankan adalah kenapa berlakunya ataupun kenapa kita perlu ambil kira ataupun kenapa kita perlu kawal selia bidang pengangkutan ni. Dari dia dilihat daripada 2 perspektif ataupun 2 dimension. The first one in terms of economy perspective, and then the second one in terms of environmental perspective. Kalau kamu tengok dari segi perspektif ekonomi, sebenarnya pengangkutan ni dia menggalakkan berlakunya aktiviti ekonomi bagi sesebuah tempat. Secara tidak langsung dia mengurangkan kadar kemiskinan. Apabila berlakunya aktiviti ekonomi, secara tidak langsung pihak-pihak yang terlibat dapat memperolehi pendapatan. Jadi apabila pihak tersebut memperolehi pendapatan untuk kelangsungan hidup, dia dapat mengubah
uh, kadar pendapatan dan juga mengelakkan dan juga membasmi kemiskinan. Selain daripada itu, in terms of economy perspektif, transportation ni dia membantu menggalakkan urbanization. Apa yang dimaksudkan dengan urbanization ni adalah apabila kita contohnya bagi sesuatu tempat ataupun bandar-bandar tu dihubungkan dengan jalan raya dan juga dia ada public transportation yang efisien, secara tidak langsung bandar tersebut dapat membesar ataupun berkembang dengan pesat dan dia akan meluas dan menjadikan sebuah bandar tu lebih mudah untuk dihubungkan. Itu yang dimaksudkan dengan urbanization, dia lebih maju. And then in terms of employment, of course apabila kita ada transportation ataupun public transportation yang berkesan ataupun efficient ataupun seamless, secara tidak langsung kadar pekerjaan dapat ditingkatkan dan dapat dijana melalui transportation punya role. And then in terms of environmental perspective, transportation ni kita kena regulate sebabnya dia adalah salah satu penyumbang kepada pollution. Pollution adalah pencemaran. Jadi sebab itu kita perlukan akta-akta ataupun peraturan yang dikawal selia oleh pihak kerajaan untuk mengawal pollution in terms of air pollution, noise pollution, visual intrusion, climate change, health and road safety. Ini yang dimasukkan dengan dari segi alam sekitar. Okey. So kita akan masuk kepada bahagian Principle of Transport Planning and Forecasting. Apa yang dimaksudkan dengan Transportation Planning? Ia adalah the urban transportation planning process which is based on a range assumption and principle of the most basic factors. Okey. Dekat sini apa yang kita perlukan sebagai seorang pelajar transport adalah kita kena ada pengetahuan in terms of planning transportation need dan juga kita kena fokus kita kena buat jangkaan bagi kehendak ataupun need of transportation. Jadi perkara pertama yang kita perlu pertimbangkan adalah in terms of travel pattern, di mana bagi sesuatu tempat tu dia memiliki pattern-pattern tertentu. Sebagai contoh, kalau kamu tengok dekat kawasan bandar yang memiliki pengangkutan awam, contohnya macam LRT kat Kuala Lumpur ataupun kawasan Selangor, dia travel pattern dia setiap pagi kalau kamu tengok dia akan dilimpahi oleh orang ramai bermula pada pukul 6 pagi sehingga pada habis waktu peak pada waktu pagi iaitu lebih kurang pukul 9. And then kalau kamu perasan tengah hari dia macam kurang sikit sesak dia tu sehinggalah kepada petang lebih kurang dalam pukul 5 sampai pukul 8 malam, itu adalah travel pattern untuk kawasan bandar di mana dia boleh dijangka, predictable, and then it's stable and tangible in terms of travel pattern bagi sesuatu tempat. And then movement demands are directly related to the distribution and intensity of land users. Sama juga untuk sesuatu tempat dan juga sesuatu bandar ataupun tempat yang memiliki pengangkutan, dia hendaklah memiliki ataupun dia bersifat sebagai satu tempat yang memiliki kepadatan yang tinggi. Sebab itu kalau kamu perasan in terms of transportation planning, for public transportation dia banyak station dia banyak ditempatkan di tempat-tempat yang perumahan yang memiliki mungkin penduduk yang berpendapatan rendah yang bergantung kepada pengangkutan awam. And then effective transportation planning, comprehensive and coordinated with other aspect of the overall planning process. Okey, dalam penyediaan pengangkutan bagi sesuatu tempat, kita kena ada proper planning. Kita dekat sini adalah cabang berkaitan dengan transportation planning. Okey, in terms of transportation planning ni adalah satu sifat ataupun satu cabang pengetahuan dalam transportation di mana kita cuba untuk match between the need of transportation dan juga the supply of transportation. Jadi sebagai seorang transporter planning ataupun sebagai orang yang melakukan perancangan pengangkutan, kamu seharusnya memiliki pemahaman untuk menyuai padankan antara keperluan terhadap pengangkutan awam dan juga supply ataupun penyediaan pengangkutan awam. Apabila kedua-dua perkara ini dicantumkan, ia adalah satu effective transportation planning. And then it reflects all views from all specialists that involved in planning.
Okey, dalam penyediaan pengangkutan ni, bila kita buat planning tu, kita akan melibatkan segala ataupun semua pakar-pakar daripada bidang masing-masing. Dalam bidang transportation ni sebenarnya selain daripada business graduate, kita ada cabang daripada engineers dalam bidang transportation, traffic punya specialist, and then transportation specialist, town planner and economist, as well as meeting the requirement of the population at large. Jadi bila kita nak buat planning berkaitan dengan transportation, kita akan duduk semeja dengan pakar-pakar daripada bidang-bidang yang melibatkan aspek-aspek pengangkutan. Sebagai contoh, engineer, mungkin juga in terms of traffic specialist dan juga transportation specialist. Okey, dekat sini adalah salah satu contoh di mana kita nak tengok, kita nak nilaikan adakah ini bukti a better system ataupun we need a better human. Sebabnya apa? Sebab dekat sini kita ada, even though kita dah ada public transportation, kita ada bus dekat sini dan juga kita ada traffic light, tetapi dari segi penggunaan kenderaan persendirian di kawasan yang berkepadatan tinggi mungkin menyebabkan congestion ataupun kesesakan lalu lintas. Ini memang adalah pemandangan yang normal pada hari raya biasa dekat Klang Valley. Jadi, adakah kita memerlukan a better system ataupun a better human ataupun a better understanding? So, this is for you to answer. Mungkin saya akan tanya waktu tutorial nanti, insyaAllah. Alright, so we are moving into the last slide of this chapter, which is on transportation planning process. Macam saya ceritakan tadi, dalam bidang transport ni, selepas kita dah kenal pasti siapakah pihak-pihak yang terlibat, kita nak kenal pasti. Okey, dekat kawasan ini, sesuatu kawasan tu, dia ada keperluan untuk kita wujudkan transportation. Jadi, ini adalah planning process. Yang pertama, kita kena tahu the goals and objective. Saya bagi contoh, dekat kawasan Pasir Gudang misalnya, kita tetapkan goal ataupun objektif di mana kita perlukan pengangkutan awam. Sebabnya dekat UiTM Pasir Gudang sebagai contoh, kita masih belum ada bas yang masuk ke kawasan dalam kampus. Jadi, kita plan dahulu goal and objektif. Seterusnya, kita akan tengok dari segi inventory, sama ada kita ada ataupun tidak supply of that mode of transportation. Sebagai contoh, kita check dalam kita punya list sama ada bas yang ada, mungkin dah ada yang dah beroperasi dekat kawasan Pasir Gudang, tetapi mungkin tidak masuk kepada kawasan kampus sebagai contoh. Bila kita tengok dekat kawasan, dekat bahagian inventory ni tak ada, then we are going to focus, kita akan buat jangkaan. Okey, mungkin jangkaan dari segi masa, kesesuaian masa. Okey, katalah bas, kita sediakan 2 bas. Bas awam, tetapi kalau bas tersebut datang pada kelas sedang dijalankan pada hari biasa, mungkin dari segi orang menggunakan bas tersebut tidak ada. Jadi sebab itu dekat bahagian forecast ni, kita kena buat jangkaan berdasarkan demand yang akan dilakukan. Sebagai contoh, kalau dekat UiTM Pasir Gudang, kalau ada bas yang masuk ke dalam kampus, mungkin boleh datang sama ada selepas waktu kelas, pada waktu petang mungkin, ataupun pada hujung minggu. Dan kita akan buat network planning, kita akan buat laluan, kita akan jangkakan laluan-laluan yang diperlukan. Sebagai contoh, laluan-laluan yang hot, contohnya yang selalu pelajar suka pergi ataupun suka singgah, mungkin pergi kepada kawasan pasaraya ataupun mall. Itu akan melibatkan network planning. Seterusnya kita akan analyse the alternative, laluan-laluan yang ada yang lain yang mungkin bersesuaian. Then we are going to evaluate sama ada sesuai ataupun tidak. Last sekali, apabila kita dah lakukan step-step ni, sampailah pada masa di mana kita akan buat implementation ataupun kita akan lakukan, kita akan launch bus untuk student-student UiTM Pasir Gudang yang akan datang pada hujung minggu untuk bawa student-student keluar daripada kampus untuk pergi ke tempat-tempat menarik, contohnya mall ataupun pasaraya. Okey, itu adalah contoh in terms of transportation planning process. Jadi in terms of local government initiative dan juga central government initiative ni, saya akan explain di dalam lecture pada minggu kelima. Jadi for this week, we have completed
three learning outcome. The first one, pattern of ownership. And then kita dah tengok berkaitan dengan transportation supply, government, private and individuals, dan juga transportation firms and enterprise. Okay. Jadi dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih di atas your attention dan juga fokus. Saya faham mungkin dari segi explanation saya mungkin tidak berapa jelas. Jadi kita akan discuss di dalam kelas tutorial. Cuma untuk makluman pada minggu ni saya tidak akan adakan live tutorial sebabnya saya nak memberi masa kepada kamu untuk kepada yang tak sempat tengok video lecture untuk chapter 1 dan chapter 2 ni, boleh gunakan masa tutorial ni untuk kamu gunakan untuk study balik berkaitan dengan chapter 1 dan chapter 2 ni, dan juga gunakan masa tutorial untuk minggu ini, minggu keempat, untuk kamu discuss for your group assignment dan juga your individual assignment, memandangkan your individual assignment akan dihantar pada minggu ketujuh, kamu punya infografik. Jadi saya beri masa untuk tutorial minggu ni, kamu gunakan untuk selesaikan, at least kalau tak siap pun, tak siap sepenuhnya, mungkin dah siap separuh. Jadi insyaAllah pada lecture minggu hadapan, minggu kelima, kita akan ada lecture seperti biasa. Saya akan post video, kita akan habiskan chapter kedua. Dan pada minggu kelima nanti, saya akan adakan semula untuk live tutorial nanti ya. Jadi di kesempatan ni saya nak ingatkan untuk class rep, ingatkan your classmate untuk sign attendance pada tutorial nanti, sebabnya kita takkan ada live session. Gunakan masa tersebut untuk selesaikan tugasan kamu. Dan insyaAllah untuk lecture pada minggu kelima saya akan update nanti dekat dalam YouTube ya. Jadi dengan itu saya tamatkan kita punya lecture hari ini dengan ucapan terima kasih. And thank you very much. Assalamualaikum. Jangan lupa sign attendance.